Jul. Ha. Bulan 09. 09. Wah, semua sudah sampai. Sampai dah. Okey, kru-kru semua, ada pengumuman. Hari ini kita akan menjalani hari yang sangat panjang. Jadi, are you guys ready? Ayo. Ayo. Okey, selamat bekerja. Thank you very good. I love you. So hari ni aku agak excited sebab hari ni aku diberi tugas untuk interview seorang musician dan songwriter. Kalau ikutkan aku lebih cenderung ke arah metal. Tapi hari ni aku diberi tugas untuk interview seorang yang menghasilkan muzik psychedelic dan nusantara. Kita akan mendapatkan pandangan beliau tentang kaedah menulis lagu, topik-topik yang berkaitan dengan songwriting dan macam-macam lagi lah. So are you guys ready? Let's go. Basically just perkenalkan diri, nama siapa, ada main band mana-mana ke, profession sekarang dan apa aktiviti terkini lah. Okay, nama aku Ilham. Aku bermain dengan kumpulan dengan band Pita Hati sebagai penyanyi dan bahagian-bahagian rhythm lah. Sekarang ni kurang aktiviti selain kita ada buat, kita masuk studio lah untuk rakamkan demo-demo yang baru untuk album baru. Dan selain tu ada beberapa kerja producing untuk penyanyi dan band-band yang lain lah. Macam sekarang ni aku tengah siapkan album band Satu. So basically you juga seorang producer lah. Boleh dikatakan macam itu. Okey, boleh tak aku terangkan sedikit apa itu bab songwriting dan komponen-komponennya? Songwriting, secara teknikal aku tak tahulah macam mana nak huraikan. Tapi secara mudahnya, songwriting ni adalah proses pembuatan lagu tu lah daripada muzik tu sampailah ke seni katanya. Jadi proses dia kira menggabungkan dua tu lah. Tapi bergantung juga, ada juga instrumental kan, jenis music instrumental. Jadi dia bergantung lah apa lagu jenis yang macam mana. Tapi basically proses dia adalah proses penciptaan lagu. Dan dia macam tadi tanya komponen utama dia lah. Komponen utama dia, kalau lagu jenis yang mungkin muzik pop kan, muzik pop ataupun muzik yang ada nyanyian ni, dia mesti ada muzik dan lirik atau seni kata. Itu yang utamalah. Selain di dalamnya ada susunan muzik dan instrumentasi kan. Itu semua dalam proses tu, tapi dia punya proses utama dia adalah ni lah, mesti hasilkan dua ni, muzik dan lirik. Okay, so kita faham, so komponen awal lagu songwriting adalah music dan lirik. So certain orang cara dia lain. Ada buat lagu dulu dan dia buat lirik. Ada orang buat lirik dulu dan dia arrangementkan lagu. So macam mana idea untuk sebagai Ilham sebagai songwriter buat lagu, mana yang datang dulu? Ke atau dia bergantung ke macam mana? Dia ilham yang datang dulu. Oh, okay. Nampak lawak tu. Patutlah jadi songwriter yang terbaik sekarang. Jadi, yalah. Mestilah ilham tu datang dulu dan dia boleh, proses tu bergantung juga jenis muzik macam mana kau main. Apa muzik jenis macam mana? Kau cuba kasih tahu aku apa. Okey. Macam yang kau buat sekarang, yang Basir buat sekarang, macam untuk Satu ke, untuk Pita Hati. Okey, macam Pita Hati ni kita banyak berteraskan
rhythm dan groove lah. Jadi banyak mula daripada muzik dulu, mungkin riff. Kalau sebab kita kira muzik secara dasarnya kita main muzik rock sebenarnya. Kan? Lalu digabungkan dengan elemen-elemen lain. Boleh je kita masukkan, tak kisahlah sebab kita tak ada pernah nak meletakkan satu genre yang tertentu pada muzik kita. Sebab kita semua memang minat muzik. Jadi dia tak kira dia dangdut ke, apa irama Melayu ataupun asli ataupun muzik-muzik contemporary lah, macam jazz ke, kan, elektronik ke, kan. Jadi proses kita ni teras dia rhythm dan groove, kita start kebanyakan lagu lah kita akan mula dengan riff dulu, kan, baru diikuti dengan lain-lain benda. Riff tu contoh ada riff gitar diikuti dengan bass line dan drum atau basic dia. Tapi ada juga banyak lagu kita yang mungkin berasaskan melodi. Bila dia start mula dengan melodi, dia akan mula dengan melodi dulu dah, mungkin melodi dan mungkin gitar atau piano saja, kan. Macam aku sendiri kadang-kadang aku ada idea, aku mana-mana boleh datang idea, kan. Jadi mana-mana yang bila datangnya idea tu, aku rakam lah, kan. Sekarang dah senang dah, kan. Kalau bukan macam zaman klasikal dulu, kau nak kena tulis atas kertas, kau hafal, kan. Sebab tu orang dulu dia belajar note ni semua. Dia belajar notasi muzik sheet dalam apa? Kalau yang mudah, bahasa mudah dia toge lah. Toge. Kan? Sebab dia nak, bila dia ada idea, dia mesti tulis. Dulu tak ada recorder. Kan? Sekarang dah ada handphone pun dah boleh rakam. Rakam dah mana-mana. So basically macam itulah, kita ada idea, kita start dengan music, dan incorporatekan lirik, ataupun kita ada idea melodi, dan baru kita sedapkan dengan muzik, itu kan? Pun boleh juga. Secara peribadi aku sendiri lebih selesa dengan cara melodi dan lirik dulu. Jadi bila mudah kau nak tahu mana kau punya muzik nak pergi, kan? Perjalanan muzik tu macam mana? So, bila kau dah ada seni kata, kau dah ada tulisan, kan, sesuatu yang kau baca secara langsungnya, kau punya permainan pun akan mengikuti perasaan cerita tu. Sebab kalau kita tengok macam band-band yang extreme metal ke, yang jenis tak kisah pasal lirik, kan. Sebab dia pun tak ada melodi. So mostly dia orang start dengan riff, dengan music. So lirik tu datang kemudian lah, kan. Boleh jadi juga, tapi aku rasa macam banyak band-band metal pun dia sebenarnya lirik dia orang agak puitis juga, kan. Dia banyak sentuh mungkin yalah yang mana hal-hal ekstrim yang ganas tu, itu yang bahagian tu. Tapi ada juga yang kadang-kadang aku dengar macam metal punya lirik ni, dia ada jenis yang mengindahkan macam kematian, benda-benda yang kita rasa gelap, yang seram ni, tapi dia indahkan. Cara dia menulis tu, kan. Jadi aku rasa extreme metal ni, walaupun lah kebanyakannya muzik dia tenggelamkan nyanyian dia punya lirik, kan. Tapi aku rasa dia orang masih lagi ambil serius penulisan lirik tu. Okay, kalau mengikut kau kau akan buat lagu yang band kau suka ataupun yang market suka? Aku dan band lah, kita akan buat lagu yang kita suka dulu. Kita macam perjudi kan macam haram lah, kan. Boleh lah. Gamble lah, cakap bahasa Inggeris, gamble. Tujuan kita buat muzik untuk cari siapa yang boleh masuk dalam dunia kita. Jadi soal orang suka ke apa tu semua, itu subjektif juga. Sebab setiap jenis muzik ada peminat dia tersendiri. Mungkin
metal lah, muzik metal ni dia mungkin tak masuk radio, tapi dalam dunia dia salah satu genre yang sangat besar. Jadi macam mana nak cakap orang tak suka? Satu dunia suka. So maknanya kau akan buat benda yang Kita suka pada kau ikhlas buat dulu, and then baru kau keikhlasan tu disebarkan untuk orang-orang yang ikhlas menerima lah. Betul? Boleh juga lah. Kan? Cara kau cakap, dia bunyi dia macam pandai tapi boleh lah. Macam aku tengok banyak band kan, mostly dia punya songwriter dia is gitaris. Jadi gitaris ni dia buatlah lagu tu sampai siap, dia buat riff dia gila babinya hebat. Dah siap, dah dia bungkus-bungkus, dia campak dekat vokalis dia. Pandai-pandai lah kau buat melodi, pandai-pandai kau buat lirik. Macam mana pendapat kau? Pendapat aku suka tidak lah. Mungkin 70-an lah. 70-an ke atas dia start macam tu. Banyak gitaris yang akan buat lagu. Contoh daripada mungkin Led Zeppelin. Led Zeppelin banyak Jimmy Page dia yang buat lagu, lirik Robert Plant buat. Kan? Jadi kebanyakan macam itu sebabkan muzik waktu tu memang gitar hero ni sedang popular lah kan. Gabungan penyanyi yang macam suara tinggi lah misalnya kan, dan gitaris yang memang solo yang gulung-gulung punya kan. Jadi waktu tu memang banyak proses tu banyak diaplikasikan. Tapi sekarang ni aku rasa macam kita sendiri, drama kita banyak buat lagu buat lagu untuk band juga. Mesti ikut ilmu lah. Kan. Itu yang penting, ilmu tu kan. Memang kau ada rasa, tapi macam mana kau nak keluarkan rasa kau. Macam contoh bila kau buat lukisan, kau nak letakkan kau punya imajinasi kau tu atas canvas tu. Kan? Kau mesti ada ilmu. Tidak ada jadi orang lidi je lah. Kan? Ada beberapa lagu yang aku buat lah, yang dah pernah keluar dah sebelum ni. Dia mula dengan riff. Kan? Contoh ada lagu yang berjudul Bintang Biru Kristal Salju tu. Itu sebelum mula-mula dibuat tu memang tak ada lirik, tak ada apa. Dia start dengan satu riff aja yang aku pun tak tahu aku berangan apa, aku khayal apa time tu. Dapatlah satu riff yang macam gini kan. Dia mula dengan macam tu je. Ni antara yang riff mula dulu. Macam Abang Funky pun bermula dengan riff juga. Lagu ni dia bahagian nyanyian dia sikit je. Kita nak lebihkan dia punya rhythm, kita groove dia kan. Sebab lagu ni pun dia rancak kan, lagu yang rancak. Jadi lirik dia ada pada hujung lagu tu je baru kita masuk. Contoh lagu Bicara dan Susun Kata, mula-mula diciptakan oleh kita punya gitaris Zaha. Hey, telah kau abaikan berhubungan seorang teman. Hey, macam itu kan dia dah ada melodi tu. Jadi bila masuk bawa ke waktu jamming, waktu latihan, jadi aku sebagai yang nak menyanyikan tu ada menyesuaikan jugalah macam mana melodi tu untuk mengikut kesesuaian aku kan. Macam lagu tu dia dah ada melodi dan lirik dan gitar, bukan gitar lah, dia macam simple rhythm. Jadi lebih lirik tu adalah aku ada olah semula dan sampailah jadi yang versi yang final. Okay, Okay. So terima kasihlah sebab sudi meluangkan masa dengan kami berkongsi ilmu kan. Sama-sama. So sebagai penutup, boleh tak bagi sepatah dua kata kepada musician di luar sana yang berkecimpung dalam membuat lagu lah. Apa perkataan? Jaga kebersihan diri,
Jangan lupa berus gigi. Kan? Dan buat apa yang disuruh, tinggalkan apa dilarang. Aku rasa aku sendiri pun banyak yang perlu dinasihati. Cuma kalau kau suka sesuatu tu, buat sampai habis lah. Tu je. Kalau kau betul minat, kau buat sampai habis. Kan? That's all, man. Jadi itulah tadi episod bersama Ilham dari Pita Hati yang berkongsi cerita berkaitan dengan hal pembuatan lagu. Diharap agar para penonton dapat belajar sesuatu dan teruskan berkarya. Bak kata Ilham, kalau kau suka, buat je. Sebab songwriting ni adalah satu proses pembelajaran dan pengalaman yang berterusan hingga kita menjadi power. Yeah! Kau apa sekarang kan kau tengah record Pita Hati kan, album baru kan. Dah sampai proses mana? Proses aku rasa masih panjang lagi, cuma kita dah mula kumpulkan material. Belanja satu lagu. Tak boleh ni, rahsia kerajaan ni. Come on lah. Aduh. Okay lah, boleh lah. Version. Tepuk tak boleh lah. Sandiwara, sandiwara, pergilah kau pergi. Untuk episod seterusnya, kita akan explore satu bidang yang mencabar dalam industri muzik, iaitu technical management. Tetamu kita seterusnya merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang technical, khususnya sebagai guitar tech. Kita akan pelajari tentang apa itu technical management, skop-skop kerja dalam bidang technical, di samping mendengar pengalaman beliau bekerja dengan band-band tempatan dan antarabangsa. So, attention to all gear nerds, stay tuned for the next episode. Seperti biasa, jangan lupa share, like dan subscribe ke channel Punipang and click on the notification bell. Bye. Yang dibutakan oleh kata-kata indah, engkau yang menginginkan sentuhan dari dirinya. Aku yang dibutakan oleh kata-kata indah, engkau yang menginginkan sentuhan dari dirinya. Aku yang terlalu percaya kepada dusta.